Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sampai anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada petang ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi hari ini saya percaya ramai yang sudah tahu dan juga kecoh di media sosial berkenaan dengan apabila sebuah radio tempatan membuka gelanggang bagi perbincangan berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran KWSP. Okey, yang mana rata-ratanya telah mengeluarkan komen-komen yang menyatakan kekecewaan mereka dan juga perasaan amarah mereka terhadap kaedah ataupun apa yang diperbualkan di dalam sesi tersebut, yang mana saya boleh merumuskan bahawa gelanggang ataupun temu bual itu adalah satu, ataupun perbualan ini adalah satu perbualan yang tidak menjaga sensitiviti pencarum KWSP, terutamanya sekali pencarum yang terkesan. Okey, jadi jika kita mulakan dengan sesi perbualan tersebut, saya tertarik dengan kenyataan Ketua Pengarah Strategik KWSP yang mengatakan berkenaan dengan median wang untuk persaraan yang ideal adalah pada sekitar RM240,000, yang mana dikatakan sekarang bagi mereka yang mempunyai bakim minimum dan sebagainya dari segi jumlah bumi putera, bukan bumi putera atau apa, menurun dengan banyak sekali. Okey, jadi itu adalah antara perkara yang diketengahkan di dalam sesi perbualan tersebut, yang mana sebenarnya berkenaan dengan median ataupun jumlah wang persaraan yang ideal ini, pada saya ianya adalah satu perkara yang sebenarnya sangat baik apabila mereka menyuarakan tentang perkara ini, sebab wang persaraan ideal sebanyak RM240,000 ni, apabila ia tidak mencapai jumlah tersebut, ianya bukanlah salah pencarum, kerana jika dikeluarkan tu, pencarum mempunyai pilihan untuk mengeluarkan berdasarkan pengeluaran-pengeluaran yang telah pun ditetapkan oleh KWSP. Tetapi isunya di sini adalah isu caruman, atau bukan isu caruman, isu gaji minimum, yang mana kita tahu gaji kita di Malaysia ni boleh dikatakan antara yang terendah dan juga tidak komprehensif, lebih kurang macam tu lah. Jadi kan, sebagai contoh, saya ambil kenyataan pengarah urusan Maidin, yang mana beliau telah menyatakan bahawa semasa beliau belajar di US dulu, gaji beliau pada waktu itu dalam kadar sejam adalah pada $1.5 ataupun RM1.50, sebagai contoh lah, nilai bukan currency tapi nilai lah 1.5. Tetapi selepas 40 tahun, selepas 40 tahun, 1 jam adalah bersamaan dengan $15. Kita tengok kenaikan tu dalam tempoh 40 tahun tu adalah sebanyak 10%, banyak kenaikan. Tetapi beliau menyatakan apabila beliau kembali ke Malaysia selepas tamat pembelajaran beliau, gaji beliau sebagai seorang fresh graduate di sini adalah bermula dengan 1,400, dan juga sekarang ni untuk seorang gaji fresh graduate adalah sekitar 1,800 sehingga kepada 2,200. Dalam tempoh 40 tahun, kenaikan kita hanya beberapa peratus sahaja berbanding dengan di Amerika, yang mana sejam saja dah naik dalam 10%. Kita dalam masa 40 tahun ni baru naik dalam 400 sehingga kepada RM800 sahaja. Itu pun bergantung kepada industri. Jadi isu berkenaan dengan jumlah baki pencarum tidak mencukupi dan sebagainya, ia bukan salah pada pencarum, tetapi ini adalah masalah yang perlu diselesaikan oleh pihak kerajaan berkenaan dengan isu gaji minimum, gaji mati seorang pencarum. Ada yang gaji minimum hari tu sebagai contoh 800, 1000 dan sebagainya, gaji mati 1,800, gaji mati RM2,000. Macam mana dia nak mencapai satu jumlah simpanan pada usia persaraan dia RM240,000? Even kalau dia tak keluarkan langsung untuk pembelian rumah, pembelian komputer riba ke dulu ada kan, dan juga sebagainya, adakah boleh mencapai nilai tersebut? Ini perkara yang harus diambil tahu oleh pihak kerajaan, Kementerian Sumber Manusia, pihak-pihak industri dan sebagainya, apabila nak bercakap tentang isu caruman ataupun isu wang persaraan yang berkurangan, bukan berkenaan dengan tuntutan pengeluaran KWSP yang kita laungkan sekarang ini. Okey. Yang seterusnya, pengarah urusan tersebut telah memaklumkan bahawa
pengeluaran ini perlu dibuat secara holistik, maksudnya secara menyeluruh, kerana beliau tidak menafikan ada pencarum yang terkesan, tetapi pencarum yang terkesan ini mungkin tidak mempunyai baki yang mencukupi dalam akaun kredit BSP, dan juga mungkin ada mereka yang terkesan tetapi mereka ini bukanlah pencarum kredit BSP, mungkin pejabat awam ataupun mereka yang bekerja sendiri dan sebagainya. Ini juga satu cadangan untuk penyelesaian secara holistik ataupun menyeluruh ni yang bagus. Okey, kerana ialah bukan yang terkesan ni bukan hanya pencarum tetapi keseluruhan rakyat Malaysia, ada yang daripada pejabat awam, bukan pencarum, peniaga dan sebagainya, dan isu ini harus diambil peduli oleh pihak kerajaan, kerana apabila mereka memerintah, mereka harus mengambil peduli pihak adun, ahli parlimen dan sebagainya, perlu mendapatkan laporan, lihat orang kata rakyat-rakyat masyarakat di tempat anda dan sebagainya, apakah status mereka sekarang ini, bagaimanakah kehidupan mereka sekarang ini. Dan bagi mereka ini pula daripada kalangan pencarum yang mana yang ada mempunyai baki dan sebagainya yang boleh dibenarkan pengeluaran mengikut kategori bersasar, berikanlah peluang kepada mereka. Kalaulah kita kata keseluruhan yang terkesan ni sama ada daripada pencarum ataupun bukan pencarum, katalah ada 5 juta orang, takkan disebabkan nak dilaksanakan secara holistik, nak dibuat kajian, nak dibuat formula, nak dibentangkan di parlimen, nak luluskan ke Dewan Negara yang benda ni mengambil masa bertahun-tahun, takkan nak korbankan nasib terus semua 5 juta rakyat. Sedangkan satu mekanisme penyelesaian jangka pendek ataupun jangka panjang bagi pencarum yang mempunyai wang caruman yang mencukupi daripada mereka yang sudah tidak aktif mencarum ini boleh dilaksanakan untuk membantu mereka. Dengan membantu mereka ini, mungkin daripada total 5 juta tadi, 2 juta ni kita dapat selamatkan dengan kadar masa yang segera, dan hanya tinggal baki 3 juta lagi yang hanya perlu dilihat secara holistik oleh kerajaan, yang mana dia tidak perlu melibatkan jumlah yang besar sehingga untuk 5 juta orang tadi. Jadi cari satu penyelesaian untuk baki 3 orang juta ni tadi yang mungkin bukan daripada kalangan pencarum ataupun daripada kalangan pencarum yang tidak mempunyai baki yang cukup. Jadi jangan disebabkan kita nak, memang betul nak jaga semua, tetapi mana yang kita boleh selesaikan dulu, kita kena selesaikan dulu, sebab kita bukan berada dalam orang kata satu macam kerja rumah ataupun sebagainya, sebab satu penyelesaian oleh pihak kerajaan ni dia memakan masa berbulan, tahun, nak bentang dan sebagainya. Jadi mana yang boleh diselesaikan, fokus kepada itu dulu. At the same time, cari juga jalan penyelesaian untuk membantu mereka-mereka yang tidak ada KWSP ataupun KWSP mereka ini tidak mencukupi. Okey. Dan berkenaan dengan penjelasan berkenaan dengan orang kata matlamat ataupun kegunaan KWSP ni untuk modal perniagaan, pelaburan dan sebagainya, tadi ada disebutkan oleh mereka yang berbuat di dalam radio ini berkenaan dengan adanya untuk bayar hutang dan sebagainya. Jadi dia kata boleh pergi kepada AKPK, kepada Bank Negara untuk penstrukturan semula pinjaman, boleh pergi kepada MARA, pergi kepada Tekun sebagainya untuk membuat pinjaman. Okey, pergi kepada AKPK untuk membuat penstrukturan semula, menstrukturkan semula daripada RM500 sebulan bayaran pinjaman menjadi RM300. Jadi maksudnya di sini beliau masih lagi mampu untuk membayar, tetapi dikurangkan daripada 5 menjadi 200 ataupun RM300. Isunya sekarang ini bagi mereka yang sudah tidak aktif mencarum, diberhentikan kerja, tidak boleh kembali bekerja dan sebagainya, mereka bukan orang kata mereka tidak boleh membayar, bukan kata 500, bukan kata kurang jadi 300, RM150 pun mereka tak mampu nak bayar. Sebab itu mereka ini bersama dengan Pertubuhan Kekayaan Inovasi Rakyat membuat tuntutan untuk pengeluaran KWSP. Mereka tidak ada penjanaan pendapatan yang orang kata boleh digunakan sedikit untuk bayar 100 ataupun 200 pinjaman mereka. Tidak, mereka tidak ada. Jadi kalau kata mereka tidak ada kemampuan untuk bayar walaupun sesin, apa faedahnya mereka pergi berjumpa dengan AKPK membuat penstrukturan semula, tetapi at the same time mereka memang tidak boleh membayar. Begitu juga dengan isu MARA, Tekun dan sebagainya, menggalakkan orang membuat pinjaman yang mana macam Amanah Ikhtiar, pinjaman secara berkumpulan dan sebagainya. Bayangkan jika seorang ahli kumpulan tidak dapat membayar, ahli-ahli yang lain pula terpaksa membuat pembayaran bagi cover dia. Dengan kalau kata pinjaman-pinjaman dengan agensi lain, mungkin dia nak tengok rekod, kredit dan sebagainya. Dan seorang pencarum ini dia tidak ada pendapatan, dia tidak ada pekerjaan. Jadi
boleh ke dia nak mendapatkan pinjaman? Dan kalau ada risiko dia punya perniagaan di situ dan sebagainya, dan dia akan berhutang pula dengan pihak mara, dia akan berhutang pula dengan pihak-pihak agensi pemberian kredit dan juga sebagainya. Adakah ini satu solusi ataupun ini satu, orang kata, beban yang akan ditanggung pula oleh masa depan oleh pencarung KWSP? Sedangkan dia ada wang persaraan simpanan dia yang mana dia telah pembesara walaupun pada usia 40 tahun, 45 tahun, tetapi nak diberikan pilihan yang mana dia perlu membayar dengan kadar yang lebih, ada risiko-risiko kegagalan dan juga sebagainya. Adakah perkara ini betul-betul logik ataupun perkara ini betul-betul, saya tahu kenyataan dalam radio tersebut mengatakan mungkin ramai tak tahu. Tidak, ramai yang tahu, tapi setiap agensi ni dia ada birokrasi dia sendiri, dan birokrasi dia, pelaksanaan dia untuk pembayaran dan sebagainya, ini adalah antara perkara-perkara yang menyukarkan kenapa kita, orang kata, membuat pilihan untuk membuat pinjaman. Instead of kita nak buat pinjaman, lebih baik kita guna je wang KWSP kita untuk dijadikan sebagai modal perniagaan ataupun modal pelaburan. Okey, dan yang terakhir sekali adalah inilah berkenaan yang saya boleh katakan tidak serius apabila diadakan sesi perbualan dengan pendengar dan sebagainya, apabila dibuat jenaka berkenaan dengan pembelian handbag, beg tangan, ada yang kata untuk forex dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang terjadi dahulu ataupun perkara-perkara yang terdahulu ni, yang mana yang jadi pada sekumpulan kecil saja. Majoritinya macam saya sendiri, walaupun dah keluarkan 31,000, saya tak malu untuk menyatakan bahawa hampir 100% daripada 4 pengguna KWSP yang saya ada sebenarnya saya gunakan untuk selesaikan hutang saya. Tidak ada satu pun saya guna untuk pelaburan pada ICNA terdahulu, kemudian saya berhenti dan saya fokus balik kepada menyelesaikan hutang. Tetapi macam saya katakan tadi, seperti mana yang saya tahu, bukan ramai yang gunakan untuk perkara-perkara macam ni. Mereka membuat jenaka, pada mereka mungkin benda ini satu yang menghiburkan lah, mempersendakan sebagainya. Orang nak beli handbag, orang main forex, orang nak beli handphone ke dan sebagainya lah. Tetapi realitinya di luar sana, seperti yang kita dengar di media sosial hari-hari, pencarung terpaksa memberhentikan anak daripada sekolah kerana tidak mampu menghantar anak ke sekolah. Anak tanya dekat mak ayah, tanya dekat ayah, kenapa dia tak boleh pergi sekolah, dan mak ayah tak boleh nak jawab sebab mak ayah tidak ada sebarang kemampuan. Ada yang kadang berhutang lagi yuran dengan pihak sekolah dan sebagainya, malu sampai tak nak hantar anak pergi ke sekolah. Dan ini adalah sensitiviti yang perlu dijaga, sedangkan di sana mereka mempersendakan, menggelakkan dengan isu-isu nak beli handbag dan sebagainya. Kita ada satu landasan tuntutan yang jelas apabila kita meminta pengeluaran ini secara bersasar kepada mereka yang terkesan. Kenapa apabila nak dibuka gelanggang untuk perbualan, perdebatan dan sebagainya, semuanya dibukakan berdasarkan for all? Adakah semua pencarung meminta pengeluaran KWSP? Walaupun saya sendiri kalau ada pengeluaran yang seterusnya memang saya sendiri mahu mengeluarkan, tetapi adakah kami ini meminta untuk dikeluarkan secara semua? Anda menolak pengeluaran secara for all, tidak ada masalah, tetapi anda perlu faham ada juga hati-hati, ada juga perasaan perut yang perlu anda ambil kira apabila mereka ini yang berada dalam kategori terkesan dan hanya boleh mengharapkan wang daripada caruman KWSP kita sahaja. Jangan cakap hal kadar pengangguran rendah dan sebagainya. Kita bukan pada zaman sahabat-sahabat Nabi dulu, pada zaman Khulafa Rasyidin yang mana tidak ada orang miskin, apabila semua orang kaya dan sebagainya. Apabila kita berkata tentang kadar pengangguran, maksudnya ada penganggur. Apabila kita kata kadar kemiskinan telah pun menurun, maksudnya ada kemiskinan. Masih lagi ada rakyat susah di sana. Kita cuma boleh berbangga kadar-kadar tersebut turun, tetapi realitinya masih lagi ada orang yang susah, masih lagi ada orang yang terkesan. Tetapi kita boleh make it fun, kita boleh membuat satu jenaka terhadap kesusahan diorang ni, dan juga kita boleh bergelak ketawa di atas apa yang mereka minta ni. Sedangkan pada mereka mungkin mereka hanya mempunyai baki 5,000 atau 10,000, tetapi nilai itu sangat besar dan mungkin mereka boleh melakukan sesuatu perubahan dalam hidup mereka berbanding dengan sekarang yang mereka ini tidak ada apa-apa. Jadi saya dah katakan banyak kali, memang perkara berkenaan dengan KWSP ni siapa saja boleh bercakap, siapa saja boleh buat konten, tetapi kadang-kadang tolong guna otak dan juga tolong fikir sensitiviti. Saya sendiri walaupun saya mungkin mempunyai pendapat yang berbeza dan sebagainya, saya jaga sensitiviti mereka yang terkesan ini. Saya tidak pernah orang kata berasa sama sekali apa yang mereka minta ini adalah tidak logik, kerana ialah suri rumah umur 40 tahun, umur 45 tahun,
Kenapa nak tunggu sampai 55? Dan tak ada seorang pun daripada kalangan yang menolak yang kononnya bijak pandai ni boleh menjawab berkenaan dengan persoalan itu. Jadi tolonglah sebelum bercakap berfikir dulu. Ingat, letak diri kita di tempat mereka, letak periuk nasi kita di periuk nasi mereka. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan, nak luahkan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.